Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara seperti biasa bermula pukul 9 malam. Nama saya Wan Syahrina dan anda boleh mengikuti siaran ini di Facebook Live Bernama TV dan juga YouTube streaming Bernama TV. Sejak COVID-19 melanda dunia, negara kita sendiri menerima impaknya yang menghambur hampir di semua sektor. Dan bagi membantu meringankan beban serta merangsangkan ekonomi, kerajaan telah melancarkan 8 pakej bantuan bernilai RM530 bilion. Dan bagi Kementerian Keuangan, sesuatu inisiatif itu pelaksanaannya sama penting dengan perancangan untuk peruntukan itu sendiri. Jadi kerana itulah MOF mewujudkan Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional ataupun Laksana untuk memantau pelaksanaan inisiatif kerajaan bukan sahaja yang diumumkan dalam bajet 2021 bernilai RM322.5 bilion tapi juga dalam pelbagai pakej bantuan yang telah disediakan. Dan bagi memastikan ketelusan, Laksana ini juga mengeluarkan laporan secara berkala supaya kita semua, rakyat, tahu tentang kemajuan pelbagai inisiatif kerajaan. Dan hari ini menariknya adalah laporan laksana yang ke-75 sejak tahun lepas. Satu big milestone sebenarnya untuk dicapai, dan untuk edisi istimewa laporan laksana ke-75 ini kita akan bercakap tentang pencapaian bajet 2021 dan bagaimana pula hala tuju kerajaan melangkah ke hadapan untuk tumpuan dalam bajet 2022. Dan kami di Ruang Bicara berbesar hati untuk bersama-sama dengan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia, di studio kita malam ini. Apa khabar, Datuk Seri? Baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama kami. 10 hari selepas pembentangan bajet 2022, mungkin pertama sekali secara keseluruhannya, secara umumlah, ia diterima sebagai bajet yang mempunyai intipati yang memenuhi harapan dan banyak permintaan rakyat. Mungkin juga ini kerana Datuk Seri sendiri turun padang, jumpa orang begitu ramai sekali, mendengar dan juga meneliti cadangan-cadangan mereka. Dan kalau boleh kita dengar dari site Datuk Seri selepas 10 hari, mungkin boleh dihuraikan sedikit tentang apa yang telah berlaku sejak pembentangan bajet 2022. Terima kasih, Wan. Kalau kita lihat apa yang telah dibentangkan dah 10 hari ini, temanya ialah keluarga Malaysia makmur sejahtera. Dan bajet 2022 ni berpaksikan 3 paksi utamalah, ya, iaitu the 3M lah, senang nak ingat sikit. Memulih, membina ketahanan dan juga menyusun semula. Oleh itu, tumpuan utama bajet 2022 ya adalah untuk terus melindungi dan juga memulih kehidupan serta mata pencaharian rakyat dan juga perniagaan, kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan. Ia juga akan memfokuskan kepada membina semula daya ketahanan negara dan juga memangkinkan pembaharuan, ya, catalyst for change pasca pandemik COVID-19. Jadi kita nak lebih bersedia, ya, pembaharuan pasca pandemik yang lebih mampan. Kita seperti yang disebut tadi, memang banyaklah sesi libat urus, ya, untuk menyediakan dan dari segi perancangan bajet ini. Kita telah berjumpa dengan pelbagai pemegang taruh, pihak berkepentingan, termasuk industri tertentu, dan kita telah pergi ke setiap negeri juga dalam proses jelajah bajet ini. Maka dengan sesi-sesi libat urus ini, maka lahirlah bajet 2022 yang bersifat inklusif, menyeluruh, dan juga this whole of nation approach, pendekatan senegara, dan juga berimpak tinggi. Jadi melalui bajet ini, seperti yang diketahui umum, ini bajet ini adalah bajet yang terbesar, ya, dari segi peruntukan, dan jumlahnya ialah 332 bilion ringgit. Kerajaan sedaya upaya, ya, akan meneruskan bantuan kepada rakyat dan perniagaan agar kekal negara kita, terutamanya dapat berdaya saing, ya, dan untuk terus mengekalkan momentum pemulihan ekonomi negara kita. Bajet 2022 juga akan terus menyokong pemulihan negara melalui dasar fiskal yang mengembang, ya, fiscal and expansionary policy, dan kita insya-Allah dapat mampu bangkit dengan lebih perkasa dan juga berdaya saing, serta berteraskan pembangunan negara yang lebih terangkum dan juga mampan.
kita memang akan terus membantu rakyat yang terjejas, ya, bukan saja melalui pengekalan bantuan tunai, ya, yang kita berikan, in fact kita nak tambah baik lagi, ya, ditambah baik demi keluarga Malaysia. Jadi bantuan utama ni, ya, bantuan utama yang melibatkan peruntukan keseluruhannya hampir 12 bilion ringgit untuk tahun 2022. Antaranya kita umumkan baru-baru ini dalam bajet ialah bantuan keluarga Malaysia, BKM. Ini kita telah memperuntukkan sebanyak 8.2 bilion ringgit kepada 9.6 juta penerima. Bantuan tambahan juga untuk ibu atau bapa tunggal, warga emas, ya, warga emas bujang, juga warga bujang yang layak. Sasaran utama kita ialah B40, M40, kumpulan khas juga termasuk ibu ataupun bapa tunggal, yatim COVID-19, wanita dan juga warga emas. Kepada pelajar pun penting juga, kita telah meneruskan bantuan kita dan tambah baik lagi bantuan kepada pelajar. Kita ada e-start, ya, ada kebajikan dan juga bantuan awal persekolahan. Ya, dan juga kalau kita ni perlu juga pastikan, ya, golongan dari segi kesihatan, pastikan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Kita nak perlindungan sosial, ya, perlindungan sosial terutama baik untuk golongan yang miskin dan juga sektor informal. Ya. Program subsidi upah akan diteruskan tapi lebih bersasar, akan diberikan kepada majikan dan juga pemain industri pelancongan yang masih terjejas. Dan of course paling penting juga, salah satu aspek penting ialah pekerjaan. Ya, di sini insentif penggajian jamin kerja, ya, ditambah baik. Kita akan beri fokus kepada kumpulan rentan dan juga anak-anak Malaysia. Antara agenda penting dalam bajet ini adalah usaha berterusan untuk kita melindungi dan mencipta peluang pekerjaan baru. Di sini kita telah membuat jamin kerja yang menjamin pekerjaan 600,000 pekerjaan. Selain itu, Majlis Pekerjaan Negara ataupun MPN, ya, sebenarnya telah dibentuk bagi merealisasikan strategi menjana dan mengekalkan pekerjaan. Ini selaras sebenarnya dengan matlamat belanjawan kita bajet 2022. Yang ini kita teruskan dari segi itu. Okey, kalau kita lihat penekanannya memang diberikan kepada perkara-perkara ini, seperti contohnya insentif menerusi jamin kerja, insentif penggajian, dan kemudiannya juga bagaimana mungkin usaha kerajaan untuk melindungi pekerjaan dan juga mencipta peluang pekerjaan yang baru. Kalau bercakap tentang ini, saya ingin sentuh tentang sasaran penciptaan 600,000 pekerjaan pada tahun hadapan. Adakah ini realistik, dan kalau ia realistik, bagaimana ia menjadi realistik, Datuk Seri, memandangkan sasaran kerajaan tahun ini hanya 500,000 pekerjaan baru contohnya? Ya. Ini memang realistik. Kalau dilihat setakat 22 Oktober ini, kita telah berjaya menyediakan pekerjaan hampir 440,000, ya, setakat 22 Oktober 440,000 pekerjaan. Ini maksudnya kita telah pun mencapai lebih 87% daripada sasaran untuk mewujudkan 500,000 pekerjaan tahun ini. Itu target kita tadi kan, 500,000 pada tahun ini. Saya insya-Allah lah yakin kita akan mampu melepasi sasaran ini dalam tempoh 2 bulan terakhir 2021. Untuk 2022 seperti sebut tadi, sasarannya ialah 600,000 pekerjaan. Kerajaan telah menyediakan 4.8 bilion ringgit untuk program jamin kerja ataupun jamin kerja keluarga Malaysia. Antara inisiatif di bawah jamin kerja ialah pertamanya insentif pengajian jamin kerja. This is Malaysian Short Term Employment Program My Step ini menawarkan 80,000 penempatan pekerjaan dalam sektor awam dan juga GLC. Ini peruntukannya lebih kurang 1.8 bilion ringgit. So 50,000 di sektor awam dan 30,000 di GLC. Keduanya program latihan dan peningkatan kemahiran. Program latihan dan peningkatan kemahiran ini mensasarkan seramai 220,000 peserta. Peruntukannya lebih kurang 1.1 bilion ringgit. Dan ketiganya insentif pengajian jamin kerja oleh Perkeso. Di sini target kita nak memberi manfaat kepada sasaran kita lah, memberi manfaat kepada seramai 300,000 pencari kerja. Peruntukan yang diberikan di sini ialah 2 bilion ringgit. Okey, insentif penggajian jamin kerja ini menggantikan penjanaan kerja antara insentif utama dan saya kira menjadi tonggak usaha kerajaan mewujudkan peluang pekerjaan di mana 300,000 di sini sahaja, Datuk Seri, kan? Yes. Dan mungkin boleh kita tahu juga perincian fokus grupnya ataupun sasarannya untuk memanfaatkan insentif ini.
Ini merupakan insentif yang antara lainnya insentif yang mendukung prinsip keluarga Malaysia. Tiada golongan yang ketinggalan dalam usaha mendapat peluang bagi memulihkan mata pencarian dan meningkatkan daya saing mereka. So di bawah inisiatif ini, majikan yang mengambil keluarga Malaysia yang tidak aktif bekerja contohnya akan menerima insentif sebanyak 20% daripada gaji bulanan. Kita akan bayar 20% daripada gaji bulanan dalam tempoh 6 bulan pertama, dan 30% bagi 6 bulan berikutnya tertakluk kepada pekerja yang bergaji RM1,500 ke atas. Selain itu, kita nak galakkan juga majikan menjadikan peluang pekerjaan kepada kumpulan yang tumpuan-tumpuan seperti OKU, orang asli dan juga banduan. Di sini kerajaan akan memberi insentif yang lebih. Insentifnya ialah 30% kepada 30% daripada gaji bulanan bagi tempoh 6 bulan pertama, dan untuk 6 bulan yang berikutnya ialah 40%. Ini tertakluk pada pekerjaan yang bergaji RM1,200 ke atas. Bagi menggalakkan wanita pula, kita nak galakkan wanita kembali bekerja, insentif ini turut dipanjangkan kepada majikan yang menggajikan golongan wanita yang tidak bekerja lebih 365 hari. Ibu tunggal dan juga suri rumah. Okey. Sedikit Datuk Seri sebelum kita berhenti rehat, kerana sebagai wanita tentu saja ini antara yang menarik perhatian, menggalakkan wanita untuk kembali ke workforce. Dan mengapa sebenarnya ini dijadikan sasaran oleh kerajaan? Adakah kita kekurangan tenaga kerja wanita, atau kita nak galakkan lebih ramai wanita, atau wanita yang mungkin lebih sukar dalam kehidupan mereka, maka mereka perlu digalakkan kembali ke workforce? Bagaimana? Sebenarnya it's a combination of the tiga isu yang dibangkitkan tadi. Kerana wanita ni produktif daripada segi ekonomi kita. Jadi kita perlu mengadakan inisiatif-inisiatif seperti ini supaya lebih ramai golongan wanita kembali bekerja. Okey, baik, dan saya kira ia selaras juga dengan apa yang disebut kerajaan untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam kalangan pembuat dasar dan sebagainya. Dan kita akan sambung lagi selepas ini bercakap berkenaan dengan penciptaan pekerjaan bagi memacu pemulihan bersempena dengan laporan pelaksana ke-75 bersama-sama dengan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, dalam ruang bicara seketika nanti. Kita berehat seketika. Kembali semula menerusi ruang bicara khususnya berkenaan dengan laporan laksana ke-75. Kita bercakap tentang penciptaan pekerjaan bagi memacu pemulihan, dan ini juga antara fokus yang diberikan kerajaan menerusi bajet 2022. Dan di studio sekarang ni saya ada Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, untuk memberikan kita gambaran dan perincian menyeluruh berkenaan dengan perkara yang kita pilih untuk angkat. Secara khusus tadi bercakap tentang jamin kerja, tentang peluang pekerjaan yang ingin diwujudkan sebanyak 600,000 untuk tahun hadapan. Dan nak sambung sedikit lagi Datuk Seri, mungkin antara elemen penting ini juga Datuk Seri sebut tadi, upskilling, reskilling, kerana itu mungkin perkara yang sangat utama sekarang untuk melahirkan pekerja-pekerja yang berdaya saing dan mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Dan ada program peningkatan kemahiran yang telah dilaksanakan sebelum ini, dan kalau boleh kita ingin tahu bagaimana program ini telah pun menunjukkan keberhasilannya, dan bagaimana pula sasaran pada tahun depan, tahun 2022. Terima kasih Wan Syarina. Sebelum seperti yang saya sebut tadi,
jika kita memberi seseorang itu ikan, dia kenyang untuk satu hari lah. Tetapi jika kita ajar dia memancing, dia kenyang insyaAllah lah seumur hidup. Kalau kita lihat bantuan langsung seperti bantuan keluarga Malaysia masih kekal sebagai antara inisiatif utama kita untuk membantu rakyat. Tapi kita tidak boleh hanya beri bantuan langsung. Kita perlu wujudkan peluang pekerjaan dan bagi mereka latihan supaya mereka dapat menjadi sebahagian daripada warga kerja. Dalam meneruskan usaha kita untuk mencapai sasaran 600,000 pekerjaan kepada semua golongan, kita ada program reskilling dan upskilling tadi. Ini adalah antara insentif yang paling penting dalam agenda memperkasakan bakat dan kebolehan setiap individu. Kerajaan kita melalui pelbagai agensi seperti MDEC, HRDC, MITI, mereka semua akan menjalankan pelbagai program latihan kemahiran terutamanya yang merangkumi pelbagai bidang dan industri. Pada tahun ini program reskilling dan upskilling oleh MITI contohnya telah merekodkan sebanyak 61% penempatan pekerjaan daripada sektor pembuatan, yang mana hampir 80% adalah daripada golongan belia. Ini merupakan satu kejayaan yang memberangsangkan. Oleh yang demikian, pada tahun ini kita kekal meneruskan program latihan dan peningkatan kemahiran yang bersasarkan seramai 220,000 peserta, 220,000 peserta dengan peruntukan yang seperti saya sebut tadi lebih kurang 1.1 bilion ringgit. Baik, itu agak menggembirakan dan menenangkan apabila kita dengar kalau tahun lepas itu rekodnya dengan penyertaan belia, dan mungkin juga tahun hadapan kita akan melihat lebih banyak lagi yang akan mengambil manfaat daripada apa yang disediakan. Dan antara lain perusahaan makro kecil dan sederhana. Ini antara perkara yang kita akan sebut, Datuk Seri, apabila kita bercakap tentang bajet setiap tahun, dan bajet 2022 mungkin antara yang paling spesifik kerana kita ingin melihat kebangkitan semula industri ini selepas mereka antara yang paling teruk terjejas disebabkan COVID-19. Jadi langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk bergerak bersama-sama dengan bajet 2022 untuk membantu mereka sekali lagi menjadi antara penyumbang utama kepada ekonomi negara. Kita sedar, kerajaan sedar bahawa PMKS ni memang sangat terjejas akibat pandemik COVID-19. Namun begitu, dengan ekonomi kita kembali dibuka insya-Allah dengan selamat, maka PMKS ni dapatlah kita berpeluang untuk bangkit kembali. Dalam penyediaan bajet 2022, saya dengan rakan-rakan saya daripada Kementerian Kewangan dan agensi yang lain, kita turun ke padang ke seluruh negara dan mendengar sendiri suara rakyat, apa yang mereka mahu dan apa yang mereka perlukan. Bagi PMKS, kebanyakannya memang berharap agar ekonomi dibuka semula, supaya mereka dapat beroperasi, dapat berniaga, dapat mencari pendapatan semula. Tapi ada satu masalah besar, iaitu modal. Modal untuk memulakan semula perniagaan mereka. Kita mendengar keluhan mereka, jadi kita sediakan peruntukan besar untuk PMKS, iaitu sebanyak 14.2 bilion ringgit untuk PMKS. Strategi kita ialah untuk mengembalikan keupayaan perniagaan dan menyokong pemulihan PMKS ni. Antaranya inisiatif yang diumumkan dalam bajet hari itu, pertamanya ialah pembiayaan mikrokredit. Pembiayaan mikrokredit ataupun pembiayaan kredit mikro ni, kerajaan telah memperuntukkan 1.8 bilion ringgit melalui tekun, PSN, Agrobank, Bank Negara. Yang menariknya, kita pembiayaannya, kadar faedahnya ialah 0% untuk mereka, dan kita bagi moratorium sampai 12 bulan, ada 6 bulan dan sampai sehinggalah 12 bulan. Jadi para peniaga kecil ni ada masa setahun, hampir setahun. Ini yang kurang daripada RM10,000, kita bagi moratorium 12 bulan, faedah 0%. Ada yang sampai RM75,000, 6 bulan moratorium, kadar 0%. Kita bagi dia masa untuk memulihkan perniagaan sebelum perlu membayar balik pinjaman mereka. Satu lagi ialah pembiayaan perniagaan dan pembiayaan equity ataupun alternative financing pun ada, alternative equity financing. Ini kita buat melalui PUNB, melalui MIDF,
bank pembangunan dan juga agrobank. SME Bank dengan MySip pula ada juga. Dari sini kerajaan dah memperuntukkan lebih kurang 2.2 bilion ringgit. Tidak dilupakan juga ialah dana Bank Negara Malaysia untuk PKS, PKS yang besar sikit ni. Jumlah dana tersedia pada akhir bulan September tahun ini ialah 11.2 bilion ringgit. Daripada jumlah fasiliti 31.1 bilion ringgit. Kita buat juga penambahbaikan daripada skim jaminan pembiayaan perniagaan. Kita susun atur dan jaminan sebanyak 2 bilion ringgit kepada tambahan 10 bilion ringgit had baru yang kita khususkan kepada peminjam Bumi Putra. Bagi membantu PMKS pula, kita nak mereka berdaya saing di dunia yang memang mencabar sekarang ni. Kerajaan ingin PMKS juga mengadaptasi sistem pendigitalan. Ini penting, yang mana kita boleh bantu perniagaan untuk terus berniaga di mana-mana saja, dan juga pembeli boleh membeli dengan hanya menekan butang tanpa perlu pergi ke mana-mana. Oleh itu, bagi menyokong PMKS ini bangkit semula dan lebih berdaya saing, kerajaan memperkenalkan Shop Malaysia Online ataupun Go E-commerce Onboarding. Ini peruntukan lebih kurang 250 juta ringgit, dan juga skim geran pendigitalan PKS. Dengan tumpuan baru kepada usahawan mikro Bumi Putra. Ini peruntukan lebih kurang 200 juta ringgit. Kita juga ada pupuk ataupun program pemberkasaan pendigitalan usahawan kecil, dan terakhirnya projek rintis ataupun Nation Digital Nomad, itu 5 juta ringgit. Jadi pendigitalan ini sebenarnya mempunyai skop yang besar. Bukan saja upgrade kepada website, bukan sesimpel itu, tetapi mempunyai shopping cart, malahan boleh mempunyai sistem pembayaran digital melalui Instagram, Facebook. Contohnya banyak kita nampak perniagaan melalui Instagram, Facebook sebagai alternatif kepada perniagaan yang berasaskan brick dan mortar ni. PMKS insya-Allah kita harap akan mendapat manfaat yang membolehkan mereka membina semula perniagaan dengan lebih teguh dan mampan. Saya kira mungkin antara perkara yang boleh menjadi tanda ukur kepada apa yang akan kita capai pada 2022 adalah mungkin prestasi pelaksanaan inisiatif dalam bajet 2021 yang lalu, Datuk Seri. Kalau boleh kita retrospektif sedikit dan mungkin belajar daripadanya. Bagaimana prestasi pencapaian kita dalam bajet 2021? Bajet 2021 masih lagi belum habis lagi. Kita di bulan 11 sekarang. Kita juga memantau bukan saja bajet 2021, juga kita juga memantau 4 pakej yang kita telah umumkan, pemulih, pemakasa, satu kuasa tambahan dan sebagainya. Di sini tiap-tiap minggu, inilah jadi laporan ke-75 ni. Tiap-tiap minggu kita memantau, memberi macam report card, laporan akan keberkesanan penyampaian ataupun pelaksanaan inisiatif tersebut. Alhamdulillah, nampaknya kita masih lagi on track. Cuma kita kena buat penambahbaikan, di mana kadang-kadang kita punya measurement tu ataupun cara kita mengukur penyampaian itu ialah dari segi sampai tak duit tu, sampai kepada pekerja, kepada rakyat, sampai kepada peniaga PKS, peniaga mikro, berjaya-berjaya. Itu bagus kalau nak kita dari segi nak tahu sampai ke tak. Tetapi yang satu lagi yang kita perlu lakukan ialah membuat pengukuran mengenai keberhasilan. Contoh kalau kita memberi pertolongan atau bantuan kepada golongan PKS mikro ni, kita bagi soft loan yang 0% ni RM10,000, bagi lagi geran RM5,000, itu masa geran khas prihatin. Mereka survive atau tidak? Kan, setakat bagi duit tak survive, tak gunalah kan. Jadi kita nak melihat keberhasilan, the outcome bantuan-bantuan yang kita beri itu. Ini kita perlu pertama baik, macam sama juga dengan golongan-golongan yang kita beri, adakah ada penelitian, ada tak yang tercicir, semua itulah dari segi data tu juga agak penting bagi kita untuk memantau pelaksanaan dan effectiveness ataupun keberhasilan ataupun outcome inisiatif-inisiatif yang kita umumkan di dalam bajet 2021 dan juga pakej-pakej rangsangan yang kita umumkan tahun ini. Okey, baik. Dan kalau kita memikirkan juga berkenaan dengan proses penyampaian maklumat, mungkin untuk memastikan prestasi atau pencapaian kerajaan, Kementerian Kewangan itu berada pada tahap yang baik, maka harus dipastikan juga bahawa golongan sasar kita ini menerima maklumat yang tepat dan betul pada masa yang betul juga untuk membolehkan mereka dimanfaatkan
memanfaatkan daripada bantuan tersebut. Bagaimana proses penyampaian maklumat sekarang ini kepada semua golongan rakyat, Datuk Seri? Kalau kita mengambil kira limitasi geografi mereka, limitasi infrastruktur, limitasi akses internet, literasi keuangan dan sebagainya, dari perancangan MOF sendiri. Kita dalam pemantauan kita, terutamanya dari segi penyampaian atau pelaksanaan itu, pertamanya mereka tahu atau tidak. Ini sama ada kita berjaya untuk mewawarkan isu-isu yang penting, inisiatif-inisiatif yang penting. Alhamdulillah, daripada penyampaian, daripada kita punya disbursement ataupun penyampaian peruntukan-peruntukan yang telah kita umumkan tu, hampir semua telah diberi. Jadi ini bermakna mereka tahulah, kerana kita ada datanya, dan yang belum lagi tak ada, memang ada membuat permohonan. Kita dapat lihat dari sosial media kita, kalau tak dapat tu ada yang bising, dan kita akan berkata okey, perlukan pertolongan, silakan buat permohonan. Ada yang mengatakan mereka adalah penerima GKP, jadi tidak dapat menerima BPR. Jadi kita mendengar, dan kita buat memberi flexibility kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Ada juga isu di mana mereka katakan dia tak ada bank account, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman. Di kawasan-kawasan pedalaman ni kita bersama-sama Bank Simpanan Nasional turun padang, pergi ke tempat mereka untuk memberi secara langsung, terutamanya kawasan-kawasan pedalaman. Memanglah mereka boleh datang ke BSN, tapi nak datang tu kadang-kadang dalam kawasan pedalaman tu kena naik boat dan sebagainya. Kita pergi kepada kawasan-kawasan pedalaman tu. Kita pun juga mengumumkan untuk membuat lebih bekerjasama dengan bank-bank untuk buat bank bergerak. BSN contohnya, RSB Bank. Di sini juga bank-bank bergerak ni telah sedikit sebanyak membantu mereka untuk membuka akaun dan juga mendapat pertolongan ataupun financial literacy tadilah, celik kewangan mengenai apa yang perlu mereka buat dan apa yang kita ada dari segi bantuan, supaya ada yang tak tahu tu tidak terasa macam tercicir lah dalam dari segi bantuan yang diberikan. Maksudnya outreach secara fizikal itu pun berjalan. Ya, berjalan. Betul. Dan mungkin ini saya kira yang ramai disuarakan ramai orang, contohnya di media sosial, kerana mereka mungkin tidak tahu bahawa ia dilakukan dalam pelbagai bentuk pendekatan. Jadi kalau tempat yang benar-benar mungkin sukar untuk diakses ataupun sukar penduduknya untuk keluar, Kementerian Keuangan dengan agensi-agensi yang terlibat sampai ke sana sebenarnya. Kalau tidak sampai ke tempat anda, maksudnya anda mudah untuk keluar. Jadi mungkin boleh keluar dan dapatkan sedikit pengetahuan berkenaan dengan apa yang disediakan oleh kerajaan. Dan kalau kita menyentuh tentang resilience ataupun membina ketahanan juga, Datuk Seri menyebut antara sektor yang terkesan ialah sektor pelancongan. Ini yang paling kita lihat. Dan mungkin ada strategi tertentu yang terperinci yang boleh kita tahu berkenaan dengan usaha pemulihan sektor pelancongan negara kita. Betul. Sektor pelancongan memanglah salah satu sektor yang paling terkesan, yang paling lama terkesan, paling pertama terkesan dan paling lambat sekali yang akan dibuka lah. Tapi alhamdulillah pelancongan domestik dah buka. Kita dapat lihat bagaimana industri pelancongan perlahan-lahan dapat hidup kembali. Kita memang dalam bajet pun membuat beberapa pengumuman untuk memberi pertolongan. Salah satu inisiatif yang utama ialah program subsidi upah yang kita teruskan kepada sektor pelancongan. Di sini kita juga telah memberi berbagai peruntukan kepada industri pelancongan ini, di mana pinjaman moratorium sampai 12 bulan. Kita ada penjana tourism financing dengan bank pembangunannya, rehabilitation scheme ni. Ini berjumlahnya 600 juta ringgit untuk menolong juga terutamanya sektor-sektor terkesan seperti sektor pelancongan. Itu penting untuk kita menolong. Dan saya pun berharaplah kalau situasinya lebih baik dengan kita masuk ke stage endemik ni, kalau pemantauan dibuat dengan betul, SOP pun diikut dengan baik, kalau kita boleh buka sempadan antarabangsa, ini akan lebih menolong terutamanya pelancongan di dalam bandar dan sebagainya. Tapi kita dapat lihat resort-resort di setengah pulau, di Pulau Pinang, di Langkawi penuh. Tetapi di hotel-hotel di bandar banyak lagi yang belum lagi mencapai
kapasiti yang seperti sebelum pandemik COVID-19. Dan kalau kita bercakap tentang industri pelancongan ini sendiri, ia juga terbahagi kepada beberapa perkara ataupun kategori pengusaha-pengusahanya yang menerima impak selepas COVID-19. Ada yang masih boleh meneruskan dalam sektor yang sama. Ada juga yang mungkin perlu menukar sektor kerana ada kebergantungan dengan unsur-unsur lain selain daripada apa yang diusahakan oleh kerajaan ataupun apa yang diputuskan dalam negara kita sendiri. Contohnya mungkin travel agency yang bergantung pada kelulusan SOP negara luar dan sebagainya untuk memastikan perniagaan mereka boleh berjalan. Dan kalau kita boleh bersama-sama ataupun mendengar ataupun berkongsi pengalaman dengan mereka yang telah menerima manfaat geran dalam bidang pelancongan ini, terutamanya menerusi pakej-pakej yang telah pun dilaksanakan kerajaan sebelum ini, ya, sebentar lagi saya kira mungkin lebih menarik, Datuk Seri, boleh sama-sama kita kongsikan. Kita akan berehat seketika dan kembali semula menerusi ruang bicara sebentar lagi bercakap tentang penciptaan pekerjaan bagi memacu pemulihan, laporan laksana ke-75 sebentar lagi. Kembali semula menerusi ruang bicara malam ini bercakap tentang penciptaan pekerjaan bagi memacu pemulihan sempena dengan laporan laksana ke-75, dan saya dari tadi bersama-sama dengan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, dan telah pun kita sebut kalaulah kita boleh bersama-sama dengan dua penerima manfaat daripada inisiatif yang telah pun dilancarkan kerajaan sebelum ini dan berkongsi pengalaman mereka. Jadi saya perkenalkan dua lagi yang menyertai kita pada blok terakhir ini. Pertamanya ialah Encik Azami Hamdani, merupakan pengusaha perniagaan, pemilik Symphony Resort Langkawi. Apa khabar Cik Azami? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Cik Azami kerana bersama-sama dengan kami. Cik Azami merupakan penerima bantuan NCER selepas perniagaan hotel beliau terjejas teruk akibat penutupan sektor pelancongan. Dan kita juga ucapkan selamat datang kepada Puan Zeti Haiza dari Melaka yang merupakan pengurus agensi pelancongan pengendali pakej haji dan umrah. Terima kasih Puan kerana bersama-sama kami. Yes, terima kasih. Okey, dan Puan Zeti juga menyertai program Glow Penjana. Dan ini antara inisiatif dari pihak kerajaan dengan kerjasama MDEC untuk melatih dan memberi kursus dalam talian secara percuma kepada individu yang layak untuk menjana pendapatan melalui kaedah pekerjaan digital. Itu perbezaannya, tapi kita nak tanya lebih terperinci kepada kedua-duanya sekali. Mungkin Encik Azami terlebih dahulu, kalau boleh ceritakan sedikit latar belakang dan bagaimana sebenarnya terkesan dengan COVID-19 ini. Okey, Assalamualaikum. Bila PKP bermula, first PKP, pada PKP pertama bermula, perniagaan hotel kami masa tu betul-betul terjejas. Sebenarnya hotel kami sebelum ni memang okey. Sebelum PKP itu kami pun terima banyak booking, especially online. Tapi bila PKP tu hit the world, especially China yang mula kena dulu, sebab majoriti customer kita kan selalunya orang China. Dan bila diorang mula buat cancellation tu, and then kami punya sell drop from 10 to 70%. Terus 70% jatuh. Habis tu kami bergantung harap dengan lokal masa tu, tapi you tahulah orang kita Malaysia masa tu memang kita terkesan dah. Awal kita terkesan, dan masa tu kami dah ada sen, kami pun dah alert dah. Then that's the reason kami mula hunting for all kind of grant daripada kerajaan lah. Dan bagaimana Encik Azami mendapat tahu dan seterusnya mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan NCR sehingga mendapat bantuan? Okey, untuk hunting tu actually saya hunting banyak agensi. Honest speaking, secara jujur saya beritahu, among semua agensi-agensi yang saya hunting tu, alhamdulillah NCR lah yang betul-betul memberi respon yang begitu cepat. I tell you honest speaking, tak pernah dalam setua saya ni sudah berniaga, tak pernah saya ada experience yang pegawai kerajaan, government agency yang memberi support follow up kita punya application tu sampai 8 malam, you know. Sampai saya
berjaya the next day for the award. Itu betul-betul nampak sangat diorang betul-betul sungguh, betul-betul kesungguhan. Walaupun saya dah pukul 5 tu, isi ingat saya pukul 5 macam biasalah, kita dah biasanya orang dah tutup dah office. Tapi alhamdulillah saya nampak pegawai-pegawai daripada NCR Bukit Minyak tu, they are giving me sampai saya dapat award letter tu selesai. Baru diorang next day dia follow up sampai hari ini, alhamdulillah. Diorang betul-betul betul-betul membantu. Okey. Baik, kita akan sambung lagi ceritanya, tapi kalau ada begitu sekali komitmen agensi pelaksana, cuma kalau ada yang mungkin tidak sampai ke tahap itu, kualitinya harus dipertingkatkan, begitu Datuk Seri kan? Okey. Baik, kalau kita tanya Puan Zaiti pula, bagaimana pengalamannya berdepan dengan COVID-19 dan bagaimana ini memberikan impak ataupun kesan kepada perniagaan Puan? Okey, terima kasih. Pada awalnya kalau kita tengok, sebenarnya COVID ni telah memberi kesan daripada penghujung 2019 masa dia mula spark di China. Pada peringkat awal, macam kami pengendali umrah, kami lebih awal terkesan sebelum PKP di Malaysia. Yang mana Arab Saudi dah lebih awal tutup pintu sempadan pada 28 Februari 2020. Arab Saudi dah tutup pintu sempadan, yang mana kita hanya mula PKP diumumkan pada 18 Mac. Jadi pada Februari tu kita dah memang sebab bila kerajaan Arab Saudi dia memang totally bagi announcement yang immediate. Okey, jadi ada juga penerbangan yang dah en route, dah sampai and terpaksa berpatah balik. Okey, itu impak yang besarlah, khususnya di kalangan kami pengendali haji umrah. Okey, jadi kami terkesan lebih awal lagi. Jadi pada awalnya saya menjangkakan situasi COVID ni bukanlah satu situasi yang panjang. Okey, saya jangkakan mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan saja. Tapi bila kerajaan keluarkan dan umumkan beberapa insentif, dan bila Perdana Menteri kita juga announcekan skim moratorium selama 6 bulan, jadi pada masa tu saya dapat jangkakan situasi tu memang akan lama. Okey, jadi di kalangan pengusaha pelancongan juga kebanyakannya sebab kita memang dah tak boleh keluar. So the business itself memang totally stand still. Okay, jadi ada juga di kalangan rakan-rakan operator yang mula divert ke industri lain. Mula untuk survival, sebab masing-masing ada komitmen. Okay, kita ada staff yang perlu dibayar gaji. Okay, jadi start daripada situlah yang saya pula mula mencari apa bentuk inisiatif yang boleh saya grab untuk mulakan perniagaan baru. Saya tak boleh jangka macam mana demand market pada masa tu. Sebab kita rakyat juga terkesan dengan ekonomi. Jadi saya tak boleh baca apakah bentuk demand dalam pasaran. Jadi untuk saya offer produk lain ataupun start dengan new business, saya tak ada idea masa tu. Okey, jadi sebab tu bila kerajaan umumkan beberapa inisiatif, termasuk inisiatif untuk industri gigs. Okay, bila kerajaan sebut industri gigs tu, itu yang trigger saya untuk saya mula explore apa sebenarnya industri gigs. Sebab pada saya, bila kerajaan meletakkan satu-satu peruntukan, must be that is a future business. Ada potensi dalam industri tu yang saya nampak mungkin saya boleh cuba explore. Jadi dari situlah bermulanya saya cari maklumat. Okay, apa dia sebenarnya industri gigs dan apa sebenarnya bentuk-bentuk insentif yang kerajaan sediakan kepada public lah. Okey, maksudnya Puan menukar bidang perniagaan itu apabila dan mengambil keputusan untuk menyertai ekonomi gig menerusi program Glow Pencana. Betul Kalau boleh Puan ceritakan bagaimana Glow membantu sebenarnya dan proses pertukaran bidang itu. Okey, macam saya kata tadi, untuk saya venture kepada new business, saya akan perlukan resources dari segi financial. Dan saya juga tak boleh, kita juga tak boleh simply jual ataupun buat bisnes yang short sendirilah. Tak ada demand, kita tak tahu apa demand, macam mana market punya respon. Pada ketika tu, because people dalam keadaan fear dan mereka juga tidak berbelanja. Okay, jadi untuk saya offer produk-produk yang saya sendiri pun tak ada pengalaman. Okay, jadi saya rasa itu satu risiko pada saya. Jadi apa yang saya buat pada masa tu adalah saya
muhasabah dirilah. Okay. Saya tengok balik apa strength ataupun apa resources yang saya ada, apa capital yang saya ada. So saya fikir saya ada skill, saya ada knowledge, saya ada experience, okay, dan apa saya boleh buat dengan semua ni. Okay, sebab tu bila saya go through program Glow Penjana tu, actually pada peringkat awal saya sendiri tak ada idea apa yang saya boleh offer di platform global. Sebab tu saya cuba mohon. Jadi saya cuba mohon. Jadi dari situ, oleh kerana kriteria yang ditetapkan, saya memenuhi kriteria yang ditetapkan dan melepasi beberapa proses saringan, dan alhamdulillah daripada program Glow tu sebenarnya tenaga pengajar yang disediakan, skim latihan, coaching yang disediakan selama 3 bulan tu sangat membantu. Okay. Jadi sekarang secara officially bertukar bidang dan boleh dikatakan bangkit daripada kejatuhan pada masa sebelum ini. Ya, betul. Okey, baik. Cabaran Datuk Seri melihat untuk kita mungkin benar-benar memiliki lebih ramai lagi ataupun lebih tinggi lagi peratusan rakyat yang boleh dibantu menerusi inisiatif yang ada ini supaya kemenjadian itu wujud. Programnya dah ada, rancangannya dah ada, tapi untuk kita memastikan seperti contohnya 2 orang tetamu kita yang ada hari ini yang betul-betul menerima manfaatnya. Sebelum tu saya nak tanya sikit Azami tadi. Sekarang dengan ekonomi kita terbuka, lebih dibuka pelancongan, macam mana dilangkaui sekarang? So far alhamdulillah, tapi domestik so far alhamdulillah kita nampak because now mostly domestic saja. Kita memang banyak yang masuk, tapi untuk pengetahuan kita juga domestik ni sekarang negara kita pun terkesan. Kita don't expect local people untuk berbelanja. Buying power tu memang berkurang dari 4-5 years back. Itulah memang ada manusia yang masuk ke Langkawi, memang itu tak disangkal, tetapi in term of buying power tu kita nampak customer sekarang lebih menuju kepada homestay yang murah, rumah inapan atau rumah tumpangan compare to hotel 3 star and above. Sebab kita nampak contoh macam saya nampak memang kita ada pengalaman nampak customer yang masuk tu, diorang kalau dulu diorang dalam satu bilik hotel tu 2 orang 3 orang aja, maximum is 3 people dalam satu bilik. Tapi kalau rumah inapan tu diorang boleh masuk 2 van. It's different, you know. Then furthermore, some of these customer ni diorang bukan berbekal nasi, Datuk Seri. Diorang berbekal beras daripada mana diorang datang. Masak sendiri. Masak. Okay, baik. Kita nampak kan the buying power tu memang they rather duduk sana meninjau view sea tu aja, tetapi dalam masa yang sama makanan perbelanjaan tu memang I tell you is memang tak ada dah. Kita bercakap tentang perubahan culture juga maksudnya. Rumah baru juga, tapi insya-Allah lah kita buka semula. I think dia salah satu dia is buying power lah, because rakyat terkesan kan, most of us memang terkesan. Tapi alhamdulillah kita nampak diorang kesungguhan tu ada lagi untuk membantu ekonomi ni naik, dan kita nampak manusia tu boleh masuk Langkawi walaupun belanja tu kurang, tetapi kita nampak diorang masuk. Ya, tadi nak jawab soalan Wan Syahrizna tadi, cabaran utamanya sebenarnya ialah untuk memastikan rakyat seperti Zami dan juga Zeti ni cakna dengan bantuan dan inisiatif ini. Jadi kita perlu turun ke Padang, Kementerian Kewangan dan juga Motek, dari contoh ni Mendek, dari Penjana Glow dan sebagainya. Kita betul ingin tahu apakah yang sebenarnya terjadi berlaku di bawah sana, di Kementerian Padang, dan laksana contohnya, dan juga kementerian agensi yang berkaitan harus memberi peran pemantauan lah. Dan juga ada reaction itu kena cepat. Itu yang penting. Kita dapat lihat bahawa ada yang membuat rubutan bahawa tidak memberi pertolongan dengan cepat, bantuan itu tak datang cepat, ataupun kurang mereka tak tahu pun ada bantuan setengah tu. Itu yang pertama saya cakap, cabaran utamanya kadang-kadang untuk memastikan rakyat, terutamanya PMKS ni, peniaga-peniaga PKS ni tahu tentang bantuan dan inisiatif ini. Okey, bantuan menerusi NCR yang diterima oleh Encik Azami, bagaimana Encik Azmi memanfaatkannya
dan kalau maknanya kita nak tahu bentuk bantuan itu telah memberikan talian hayat berapa lama kepada Encik Azami, betul. Okey, untuk bantuan tu dia berbentuk geran seperti perkiso yang dia menyerupai, tetapi beza dia dari NCR. Either way, ada setengah orang tu dia orang lebih peka kepada perkiso ke apa perkiso lah yang kami apply tu daripada NCR sebab sepengetahuan saya banyak juga masyarakat di luar sana, peniaga-peniaga yang tak tahu wujudnya NCR ni sebenarnya. Salah satu dia. Dan kecuali kalau kita betul-betul hunting, terokai, mengkaji, benda tu ada sebenarnya. Itulah sebabnya masyarakat kita ni kadang-kadang diorang ada setengah orang tu diorang tak intelek IT. Diorang tak reti agak guna IT, salah satu dia. Dan hebahan tu mungkin kerajaan mungkin ada hebahkan, that was few years back, tetapi hebahan tu bukan hari-hari seperti iklan. Salah satu dia orang boleh lupa. Tetapi kecuali kalau orang macam kita ni, orang yang hari-hari menghadap komputer, mungkin kita boleh nampak benda tu, kita boleh terokai. Tetapi honest speaking, sebab kita ni bila kita terdesak, apa benda pun kita akan cari kalau kita berusaha. Kalau betul-betul kita terdesak. Tapi kalau kita mengharapkan benda tu jatuh macam hujan, that's a different issue. Betul. Okey. Ceritanya tadi tentang talian hayat yang diperolehi, bagaimana cara ia membantu? Dia diagihkan untuk masa tu dia menampung untuk 6 bulan. Dia menampung untuk 6 bulan pembayaran subsidi gaji untuk pekerja-pekerja saya. Tetapi pembayaran dia tak macam perkeso. Perkeso tak silap saya dia direct, setiap bulan tarik. Tapi dia selepas 3 bulan dia pantau you balik, dia bayar. Dia pantau, dia bayar. Macam tu. Dia beza. Tapi it's good. Sebab kita takut dia disalahguna juga one thing. Sebab dia akan terjadi juga. Jadi maksudnya pekerja-pekerja Encik Azami dapat diselamatkan lah. Alhamdulillah. Okey, dan tidak ada yang mungkin mengalami kesukaran kerana mereka masih boleh meneruskan pekerjaan. Betul. Okey. Saya difahamkan ada sedikit info yang menarik di sini kerana Encik Azami dikatakan memulangkan semula lebihan. Kadang-kadang kita kena faham. Kita bila kita apply satu grant tu, kita apply on focus, bukan actual. Itulah sebabnya bila kita actual, kalau kita apply tu you cakap sana 20 ke 18 pekerja, memang kita ada 18. Tetapi yang entitled nanti, bila kita buat saringan nanti, dia akan buat saringan. Dia adakah pekerja you part time, permanent ataupun kerja macam mana. Dan pihak NCR kan dia orang akan buat saringan tu secara terperinci, secara cepat. Dia memang cepat. Dalam masa 1 hari tu you akan dapat feedback. Alhamdulillah, saya nampak 1 hari. Tak tahu sebab kadang-kadang dia bergantung dengan kita juga. Sebab bila salahnya, kita tak boleh salahkan NCR juga. Kadang-kadang kita ada pihak juga yang salah. Sebab kadang-kadang macam saya, bila apa saja form yang dia minta, apa saja dokumen yang dia minta, sebab benda tu sebagai peniaga, kita ada kopi semua. At least kita ada 6 tahun punya kopi, kalau saya tak silap. Semua kita ada simpan. Tapi setengah-setengah orang tu dia orang cakap, yang saya tahu, bila dia orang apply, dia orang tak dapat. Isu dia kenapa? Tapi bagi saya, sebabnya bila when contoh bila NCR tanya dia your SSM aja, dia dah tengok atas langit dah. Okey. Itu satu isu juga mungkin Sri kan yang menarik untuk kita address kerana kita dalam masa yang sama nak mengelakkan penyalahgunaan dan supaya apa yang kita nak peruntukkan ini sampai kepada betul-betul golongan sasar dan kita berdepan dengan perkara-perkara seperti ini. Tapi ada juga orang yang benar-benar genuinely menghadapi masalah-masalah seperti itu. Mungkin ada juga dalam inisiatif Kementerian Kewangan untuk membantu, memudahkan. Ada, memang betul yang apa yang disebut Azami tadi. Kadang-kadang dia information tak tepat ataupun documentation tak ada, jadi susah kita nak memberi bantuan. Jangan cakap benda lain. You ask for SSM aja, semua penjaja tu hari tu recently I think government ada kasih free SSM, tak silap saya. Apply. Pun I think berapa banyak saja kelompok yang berminat. Yang lain tu masih lagi nak jadi hero, tak mau pakai SSM. Itu salah satu dia. Tak payah bayar pun sebenarnya. Just register je. Memang, tapi ada juga yang menyalahguna tu ada. Yang kita telah buat laporan berapa banyak, berapa ramai yang beberapa syarikat yang telah menyalahgunakan juga. Itu sebabnya kita pemantauan tu penting. Dan bila kita check tu,
memanglah majoritinya okey, tapi ada jugalah tapi ini minoriti. Memang ada, memang Mesti ada. ada. Okey, Puan Zeti, mungkin kalau boleh tahu secara terperinci juga, kerana apa yang Puan dapati ialah dari bentuk advokasi ataupun pendidikan lah untuk menyertai bidang pekerjaan yang berbeza ataupun bidang perniagaan yang berbeza. Bagaimana sebenarnya ia telah membantu untuk Puan bangkit semula dalam perniagaan Puan? Okey, macam saya inform sebelum ni, yang mana kita dah terkesan awal. In fact, dalam industri pelancongan ni sebenarnya saya melihat sejak beberapa tahun lepas pun sebenarnya ada transformasi ataupun perubahan dalam peranan travel agency dalam komuniti. Maksudnya demand semakin berkurang dan kita kena akuilah yang mana market mula beralih arah kepada digital. Okey, mereka mula buat booking secara sendiri, tempahan dibuat sendiri. Jadi benda tu juga memberi kesan, situasi tu memberi kesan pada pengendali pelancongan lah, khususnya macam kami travel agency, kita tak ada produk macam hotel dia ada produk dia sendiri, tapi travel agency kita adalah service provider, so kita adalah supporter kepada the premier sources lah. Jadi bila saya melihat situasi itu, sebab tu saya terbuka untuk mencuba sesuatu yang baru. Okay, jadi tapi tidaklah bermaksud saya akan tinggalkan sepenuhnya. Cuma saya melihat dalam industri gigs ni juga sebenarnya ia boleh dikembangkan sebagai satu bisnes yang baru. Seperti mana saya dapat beberapa projek yang saya boleh delegate kepada tim. Okay, sebab kalau kita tengok penerimaan pasaran luar terhadap freelancer ni dah terbuka dah. Lebih terbuka, betul. Dah lebih terbuka. Majikan-majikan di luar, usahawan di luar, diorang menggunakan khidmat freelancer untuk mengurangkan kos operasi di sana. Okey, jadi sebab tu saya melihat itu juga adalah satu peluang. Okey, yang mana kita di Malaysia boleh earn daripada luar negara dengan currency yang dalam US dollar. Okey. Jadi kat situ saya rasa kalau kelebihan saya boleh bantu usahawan di luar, maksudnya saya boleh guna pakai juga role model yang sama untuk di-apply di Malaysia. Jadi kita juga sebenarnya boleh, even majikan di Malaysia juga boleh lebih terbuka untuk menerima freelancer ataupun gigs, pekerja gigs. Jadi untuk hire di local market pula. Okay. Jadi macam saya beritahu tadi, bagaimana dia boleh membantu kami, sebenarnya dia memang sangat membantu. Dia memberi peluang yang baru. Di samping saya nak cuba explore yang lain, why not saya cuba dengan saya punya formula satu je. Cuba dengan apa yang kita ada dulu. Okey. Jadi dengan knowledge, dengan education, pengalaman, itu je saya mulakan dulu. Dan insentif daripada kerajaan, macam YB cakap tadi, dia sediakan pancing. Okey. Dia ajar juga kita macam mana memancing. Dia tak bagi kita ikan. So that's why saya ambil pendekatan tu. Jadi saya rasa kalau saya belajar skill, saya boleh kembangkan lagi. Dan kita perlu lebih terbuka untuk keep on upgrade knowledge. Okay. Dan dalam masa yang sama, apa yang penting sebenarnya dalam mana-mana industri ataupun bila kita sebagai usahawan, yang penting adalah pengurusan kewangan. Okey. Baik. Saya kira mendengar perkara-perkara seperti ini, Datuk Seri membuatkan malam-malam yang sebelum ni tak cukup tidur tu rasa terbalas. Ya, segala kerja kuat. Sekurang-kurangnya ia sampai kepada mereka yang benar-benar kita ingin bantu. Dan mungkin paling akhir sekali Datuk Seri bercakap tentang itu dan harapan Datuk Seri sendiri terhadap penerimaan dan sokongan semua pihak untuk kali ini bajet 2022 pula. Yalah. Pengalaman kita yang sebelum ni, yang bajet pelancongan 2021 ni, sememangnya kita memang jangkakan pelbagai reaksi lah daripada pelbagai pihak. Kita semua sudah sedia maklum bahawa bukan mudah lah untuk memenuhi kehendak semua pihak. Jadi namun realitinya bajet 2022 ini tidak lain dan tidak bukan dirangka untuk kelangsungan hidup rakyat dan juga ketahanan ekonomi negara. Itu yang penting. Jadi this is a budget to build resilience lah for all Malaysian. Jadi bajet 2022 ni insya-Allah dijangka kita akan memelihara kesejahteraan rakyat
dan juga kelangsungan perniagaan agar rakyat negara kita mampu menghadapi cabaran. Oleh itu saya ingin menekankan kepada semua pihak bahawa bajet 2022 ini dirangka dengan penuh berhati-hati dan dengan rapi serta melibatkan semua pihak berkepentingan, dan yang paling penting this is the budget sebenarnya by the people and for the people. Pemilik bajet ini adalah sebenarnya jutaan rakyat sebagai sebuah keluarga Malaysia. Wow, okey. Itu sangat menarik. Kita bercakap tentang bajet yang kita sendiri suarakan, apa yang kita mahukan. Kerajaan, mesti Kementerian Kewangan melahirkan ia dalam bentuk satu perancangan dan juga pelaksanaan. InsyaAllah kita semua juga akan mendapat manfaatnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, dan juga dua tetamu kita yang menyertai kita pada blok terakhir ini, Encik Azami Hamdani, pengusaha perniagaan dan juga pemilik Simfoni Resort Langkawi, serta Puan Zeti Haiza Zakaria, pengurus Hafzah Travels dan Berhad. Baik, terima kasih diucapkan untuk anda juga yang setia menonton kami di Ruang Bicara. Kita harus berakhir di sini dan teruskan menonton siaran kami untuk perkembangan semasa dalam dan luar negara. Jumpa lagi.